sekejap Ustaz tutup kamera je lah. Ustaz malu pula tengok anak-anak tengok Ustaz dalam keadaan yang agak daif sekarang ni untuk malam ni. Okey. Baik. نبدأ نقول نبدأ بأولا تعريف الحجب. هذا قد أخذنا أيها الأبناء والبنات. صح ولا لا؟ Ini dah kita ambil pada minggu yang lepas, betul? Apa dia ta'arif al-hajb? Apa yang dinamakan sebagai hijab? Hijab ni maksudnya halangan lah ataupun pendinding. Jadi kita ada ta'arif al-lughawi. Indana madza ta'arif al-lugha, al-hajbu fi al-lugha. Summa ba'da zalika madza fi syar'i, hijab dari sudut syaraknya juga, arafna. Kemudian yang penting sekalinya, al-hajbu syar'an ni mana'u man qama bihi sababul irsi minal irsi bikulliyah, keseluruhannya, au min awfari hadzaihi. Ni silap ni tak ada, bukan ter ni. Allahu Akbar, Ustaz silap pula. Okey, ni bukan ter min awfari hadzaihi. Bukan ter, ni tak ada, bukan ter ni, buang ter ni. Hadzaihi, hadzaihi maksudnya awfar, bahagian yang lebih banyak, yang paling banyak daripada kedua bahagiannya. Kedua bahagiannya. Contohnya suami ada 1/2, ada 1/4. Jadi bahagian paling banyak suami adalah 1/2. Syaratnya tidak ada anak kan, si mati tidak ada anak. Jadi bila ada anak sahaja, maka anak itu telah menghijab suami itu daripada dapat bahagian yang lebih banyak. Hadza al-murad bi awfari hadzaihi. Naam. Summa ba'da zalika yakhruj min at-ta'rif, terkeluar dari ta'rif ini ialah orang yang menghalang orang lain daripada dapat harta pusaka yang memang asalnya tak ada sebab untuk mendapat harta pusaka. Dia tak ada sebab pun untuk dapat harta pusaka. Maka kita tak namakan sebagai hajban. Kita nak sebab hijab ini pada istilah kita ialah kita halang waris daripada mendapat harta pusaka. Jadi kalau kita tak halang waris daripada mendapat harta, bukan waris daripada mendapat harta, maka kita tidak dipanggil sebagai hajban. Baik. Summa ba'da zalika nantakil ila aqsam al-hajbi, kama fi at-ta'sib dalam bab asabah. Dalam bab asabah kita ada asabah apa dia? As-sababiyah dan juga an-nasabiyah. Tapi untuk al-hajbi ni kita ada dua. Yang pertama kita panggil al-hajbu bil awsaf, hijab dengan sebab sifat. Dan yang kedua namanya al-hajbu bimadha bil ashkhas, hijab dengan sebab orang. Ini dengan sebab sifat. Dengan sebab sifat ini dia tigalah sifat, iaitulah apa dia? Ar-riku wal qatlu wal kufru. Naam. Dan mereka ini digelar sebagai mahruman. Apa dia maksud mahruman? Maksudnya mereka diharamkan terus daripada mendapat harta pusaka, dan kewujudan mereka itu seumpama mereka tidak wujudlah. Tidak dinamakan lagi sebagai mahjuban, tidak, tapi kita namakan sebagai mahruman. Baik. Wa kadzalika hadza qad akhadna sawlala ayyuhal abna wal banat. Ini kita dah ambil minggu lepas kan? Ustaz cuma naam. Ini yang anak-anak kena faham ni. Ni baris ni yang sangat penting. Maksudnya orang itu wujudnya seumpama tidak wujud. Jadi katakanlah ada Ibnu Qatil, dia tak dapat harta pusaka dan dia juga tidak menghijab suami ini daripada 1/2 kepada 1/4. Jadi wujudnya seumpama tidak wujud. Anggap dia terus tidak ada dalam masalah. Baik. Hada ma tata'allaqu bi hajbi madha bil awsaf. اليوم إن شاء الله سوف نفصل الكلام في الحجب بالأشخاص. Apa yang dimasukkan dengan hijab dengan sebab orang. Sebenarnya yang ni kita dah biasa lalu dah dalam kita selesaikan masalah-masalah. Maksudnya contohnya seorang mati meninggalkan anak lelaki dan meninggalkan cucu daripada anak lelaki. Maka kita bagi harta kepada anak lelaki, kita tak bagi kepada cucu lelaki. Itulah yang cucu lelaki itulah yang kena mahjub. Anak lelaki itu kita namakan sebagai hajib. Izan ma makna al-hajbu bil ashkhas, yakni man'u, halangan, syakhsun minal miras, kita halangan ke atas seseorang itu daripada mendapat
harta pusaka, au min ba'dihi, ataupun dapat sebahagian daripadanya saja, liqiyami syakhsi aqrab minhu ila al-mayyit, kerana adanya orang yang lebih dekat dengan si mati. Takrif ni kena ingat betul-betul. Takrif ni tolong ingat ya. Takrif yang sebelum ini pun tolong ingat. Baik. Hadza makna al-hajbu bil ashkhas. Summa ba'da zalika ayyuhal abna' wal banat, yanqasimu hajbu bil ashkhasi ila qismain. Ingat tak bab asabah tu? Asabah as-sababiyah, kemudian asabah an-nasabiyah. Yang nasabiyah tu ada al-asabah bi nafsihi, al-asabah bil ghair, al-asabah ma'al ghair. Jadi sama juga dalam al-hajbu bil ashkhas yang qasimu ila kam, ila kismaini. Dia terbahagi pula kepada dua. Ada tak dekat sini? Macam ni. Macam ni. Supaya senang anak-anak tengok. Jadi apa dia? Al-hajbu bil wasfi, ta'rif dia kita dah tahu. Al-hajbu bil ashkhas, man'u syakhsun minal irsi bisababin bikulliyah au min awfari haddahi bisababin syakhsin akhar, kerana wujudnya orang yang lain, dan dia terbahagi kepada dua jenis. Apa tu? Ada apa ni? Ustaz tak nampak. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba type semula. Ustaz tak perasan tadi sebab Ustaz tengah duduk cakap tu, Ustaz tak perasan. Ustaz. Ya. Minggu lepas kita dah belajar pun tajuk ni. Kita cuma ulang kaji je. Ya ke? Dah belajar dah? Tak belajar lagi Ustaz. Tak belajar lagi. Okey. Baik. Ni Ustaz nak start dah ni. Kalau tak silap Ustaz, minggu lepas kita dah habis bab al-hajbu bil awsaf. Hajbu bil awsaf tu kita dah ambil dah rasanya. Betul tak? Belum masuk sikit pun lagi pasal al-hajbu. Ya ke? Ya Ustaz. Sebab Ustaz habis tu sampai kat mana? Ustaz rasa macam al-hajbu kita ambil dah sebahagian. Belum masuk sikit pun Ustaz. Ya ke? Oh, okey. Baik. Tak apalah kalau macam tu, sama je lah ya. Ustaz rasa macam, sebab Ustaz mari ni nak sambung apa tu, anwa al-hajb, maksudnya al-hajbu bisyaksi, yang bil wasfi ni rasa macam dah terang dah pada minggu yang lepas. Yang ini yang belum. Al-hajbu bisyaksi. Tapi kalau tak terangkan lagi pun tak ada masalah ya. Rasanya Ustaz pun sebut tadi benda yang sama saja. Al-hajbu bil wasfi, dia man'u man qama bihi sababul irsi minal irsi bi ahdi awsaf, sawaun bi kulliyah au farihadhihi. Itu adalah takrif kepada al-hajbu bil wasfi, dan sifat yang boleh membunuh itu tiga lah. Kalau anak-anak nak buat ringkasan, ada tiga. Yang pertama apa dia? Ar-riku. Yang kedua apa dia? Al-qatlu. Dan yang ketiga adalah ikhtilaf ad-din. Okey, yang ketiga adalah ikhtilaf ad-din. Jadi tiga perkara ini, inilah yang menghalang seseorang itu daripada mendapat harta pusaka secara keseluruhan, dan wujudnya dia itu seumpama tidak wujud. Seperti mana contoh yang dah Ustaz sebut tadi. Okey, baik. Jadi senang saja sebab al-hajbu bil wasfi, anak-anak, sebenarnya kita dah belajar dalam bab apa? Dalam bab mawani al-irsi, perkara-perkara yang menjadi halangan dalam harta pusaka. Dah belajar ke belum? Mawani al-irsi dah belajar ke belum? Mawani al-irsi? Alah, kenapa tak ingat? Arkan al-irs dah belajar belum? Rukun-rukun pewarisan? Tak belajar lagi ke? Dah, okey, baik, terima kasih. Lepas rukun apa dia kita belajar? Lepas syarat. Rukun? Syarat, syurut. Lepas syarat? Lepas syarat? Asbab. Lepas asbab? Mawani. Samalah ni. Al-hajbu bil wasfi, dia adalah mawani al-irsi. Mawani al-irsi.
Jadi kalau sebenarnya dekat sini kita cuma ulang balik sajalah ya, mawani' al-irsi. Baik. Ustaz tak lekat lah benda ni, Allah. Hai. Kejap. Intazir qalilan ayuhal abna wal banat. Telefon ustaz ni dia tidak lekat, dia nak jatuh. Kejap. Degilnya dia. Oh yo. Nak juga dia. Okey. Baik. Sebab kadang bila ustaz letak ada benda yang ada di tepi ni, dia tak nampak pula bila anak-anak menulis. Okey. Baik ayuhal abna wal banat. Idzan hadza huwa al-hajbu bil wasfi. Yang kedua, jenis yang kedua, hajbu bil bisyakhsi. Terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai hajbu al-hirman. Hajbu al-hirman, dan yang kedua namanya hajbu madza an-nuqsan. Hajbu al-hirman. Hirman itu daripada perkataan apa? Haram tak? Haram ni maksudnya memang tak dapat harta pusaka lah. Nuqsan daripada perkataan apa anak-anak? Ni daripada perkataan haram. Mana haram? Tak boleh terus dari harta pusaka. Nuqsan daripada perkataan naqasa. Mana naqasa? Mana naqsu? Mengurangkan. Jadi kalau dalam takrif ini bukan dalam takrif buku dalam gambar raja ini dia kata isqat haqqul waris kulliyah. Maksudnya kita menggugurkan hak waris si mati itu secara keseluruhan. Kita dinding, kita halang, kita gugurkan, kita halang hak waris itu secara keseluruhan daripada daripada harta pusaka yang patut dia perolehi, liwujud man huwa aula minhu, kerana adanya orang lelaki yang lebih aula. Siapakah lelaki yang lebih aula? Yang itu anak-anak kena ingatkan balik dalam bab apa dia? Dalam bab asabah, iaitulah aula yang pertama ialah jihah. Ingat tak? Kan? Aula yang kedua selepas jihah apa dia? Ad-darajah. Betul tak? Ad-darajah. Allahu akbar. Susahnya kenapa jadi macam tu hari ni? Okey. Yang kedua adalah darajah. Siapa-siapa nak tulislah ya. Darajah. Okey. Mula-mula jihah, kemudian darajah, kemudian yang ketiga ialah dipanggil sebagai quwwah al-qarabah. Quwwah al-qarabah, kekuatan hubungan keluarga. Yang ni kita dah belajar dalam bab apa? Dalam bab siapa yang ingat? Dalam bab at-ta'sib atau al-asabah. Sebenarnya kita belajar al-hajbu ini tujuannya adalah untuk apa yang berlawanan dengan asabah. Asabah dia dapat semua harta. Al-hajbu orang yang terdinding daripada mendapat harta. Naam. Baik. Sumanan takid. Ini amsilah. Amsilah hajbu apa nama dia? Hajbu al-hirman. Contohnya macam ni. Okey. Okey. Zaujun an-nus asabah syakik la syai'. Jadi syakik dekat sini dia inilah dipanggil sebagai mahjubun hajbu hirman. Dia terhijab, dia terdinding, terhalang. Halangan dia adalah tak dapat terus harta pusaka. Siapakah yang menghalang syakik ini anak-anak? Siapa yang menghalang syakik daripada dapat harta pusaka? Abun. Terima kasih Sufia. Naam. Syukran laki. Abun inilah yang ini kita namakan sebagai dia asabah dan dia juga adalah al-hajib. Al-hajibun, orang yang menghalang. Yang ini kita namakan sebagai mahjubun, orang yang kena halang. Ni ismun fa'il dan ini adalah ismun maf'ul. Mahjubun, hajbu, hirman, tak dapat langsung harta walaupun satu sen. Ini contoh. Baik. Tasheh dan sebagainya rasanya tak ada masalah. Taksil al-masalah, tasheh semuanya anak dah biasa dah. Baik, ini hajbu nuqsan. Contoh, tadi hajbu hirman. Zaujun, abun dengan ibnun. Abun dengan ibnun. Okey, zaujun dapat berapa anak-anak? Ahsanti, 1/4. Abun? Bila ada anak? 1/6. 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ibu dan ayah dapat 1/6 in kana lahu walad, kalau dia meninggalkan
meninggalkan anak, dan asabah kepada anak. Cuba anak-anak tengok tadi zaujun dapat 1/2. Kalau di sini kita ganti syakik, ingat tak? Masalah pertama tadi kan, bila masalah pertama tadi kita letak syakik dekat sini, zaujun yang pertama dapat 1/2, abun dapat asabah. Maksudnya masalah daripada 2, zaujun dapat separuh, abun dapat separuh. Satu saham. Kalau nilainya 144,000, maka yang ni dapat 72,000, ni dapat 72,000. Tapi bila gantikan syakik dengan ibn, maka wujud ibn ini menyebabkan zaujun daripada 1/2 jadi apa? 1/4. Okey. Ayah yang sepatutnya dapat separuh kerana asabah, dia dapat berapa? 1/6. Jadi berapa bahagian mereka dapat ni? Ya. Dan 2 orang inilah yang kita namakan mereka mahjubun hajbu maza nuqsanan. Mereka terhijab dengan sebab apa? Dengan sebab ibn ini telah mengurangkan harta pusaka mereka. Sebab itulah bila kita tengok di akhir, di hujung, yang dulunya asalnya zaujun dapat 72,000, dia cuma dapat 36,000, abun yang dapat 72,000, dia cuma dapat 24,000. Duit yang selebihnya semua pergi kepada ibnun. Okey? Okey. Faham ya? Ya, faham ya macam mana kaedah hajbun nuqsan? Ini dinamakan hajbun nuqsan. Anak ini menghijab suami dan ayah dengan cara mengurangkan harta. Berbeza dengan yang masalah sebelumnya. Ini masalah sebelumnya. Okey. Ayah menghijab saudara ini tak dapat apa-apa harta pusaka. Okey. Baik, khalas. Dan hadza huwa al-farqu baina madza hajbu al-hirman wa hajbu an-nuqsan. Madza hajbu al-hirman wa hajbu an-nuqsan. Okey. Jadi takrif dia anak-anak, takrif dia dekat sini, takrif dia macam mana? Sekejap. Okey, sekejap semula Maaf banyak-banyak. Okey. Yang ini hajbu bil ashkhas. Okey. Jadi hajbu al-ashkhas kisman. Yang pertama hajbu hirman, man'u syakhsun minal mirasi bikulliyah. Dia menghalang seseorang itu daripada dapat harta pusaka secara keseluruhannya. Hajbu nuqsan huwa man'u syakhsu min awfari hadzaihi. Dia menghijab seseorang itu daripada mendapat bahagian yang lebih banyak. Contohnya suami sepatutnya dapat 1/2. Kerana adanya anak si mati, maka suami hanya dapat 1/4 saja. Dia tak dapat lagi 1/2. Ni ada contoh dia. Baik. Intahina min madza min ta'rif ma huwa hajbu madza bil ashkhas wa aqsamuhu wa ta'rif hajbu madza al-hirman wa kadzalika hajbu an-nuqsan. Summa ba'da zalika arafna madza al-amsilah. Kita juga tahu contoh seperti mana yang ditunjukkan di sini. Okey. Baik. Dia ada beberapa kaedah yang sangat penting lah ya dalam bab hajbu madza, hajbu hirman. Hijab yang mengharam keseluruhannya. Yang pertama, kaedah yang pertama ialah waris-waris yang memang tidak akan terhijab dengan hajbu hirman ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga anak lelaki, yang keempat anak perempuan, yang kelima suami, dan yang keenam adalah zaujah. Ini kita namakan apa anak-anak? 6 orang ini kita namakan apa? Maksudnya mereka kalau dalam dari sudut waris-waris, nak tak nak ke-6 orang ini mesti dapat harta pusaka. Ingat tak? Ya? Kalau maksudnya kalau kumpul semua waris, 6 orang ini mesti dapat harta pusaka. Sebab itulah mereka tidak akan terhalang oleh orang lain daripada mendapat harta pusaka. Maksudnya hirman tak boleh. Kecualilah mereka terhalang dengan sebab awsaf. Contohnya pembunuh berbeza agama, baru terhalang secara keseluruhannya. Kalau tidak, mereka hanya terhalang dengan hajbu madza nuqsan faqat. Hajbu hirman tak masuk. Al-ashkhas allazi la yahjibuna hajba madza hirman. Maksudnya waris-waris yang tidak akan terhijab dengan halangan yang mengharamkan mereka terus daripada mendapat harta pusaka. Naam. Baik. Wa man ada haula, selain daripada 6 orang ini, maka mereka terhijab dengan hajbu apa?
dengan hajbu hirman. Dia bagi contoh. Okey. Baik, contoh zaujun, ummun, abun, ibnun dan juga bintun. Jadi kalau tengok kat sini, tidak ada siapa yang boleh menghijab sesiapa. Semua dapat harta pusaka. Zaujun dapat 1/4, ummun 1/6, abun 1/6, ibnun dengan bintun dapat ashabah. Yang ini Ustaz rasa kita dah buat dah dalam bab ataupun dalam masalah sekiranya si mati meninggalkan waris-waris kan. Semua waris-waris yang dapat, inilah yang dapat dan kita pun dah selesai. Cuma ini ulangan saja. Okey. Baik, asal masalah berapa anak-anak? Aslun masalah min kam? Naam, ahsanti, daripada 12 ya. Ar-rubu' min isna asyar? Salasah. Sahih? Naam, 1/4 daripada 12, 3. 1/6 daripada 12, sahmain, 2 saham. 1/6, 2 saham. Lebih berapa? Ashabah. 5. Ya? Lebih 5. Ya? 3 campur 2, 5 campur 2, 7. 12 tolak 7, tinggal lagi 5. 5 nak bagi kepada berapa anak-anak? Sekarang ni kita dah ada asal masalah. Tetapi asal masalah tak selesai masalah. Sebab 5 ini kena bagi dengan ibnun 2 bahagian, bintun 1 bahagian. 5 nak bagi dengan 3 tak boleh. Sahamnya akan tidak jadi nombor bulat. Sebab itulah kita kena kalikan. Ya? Kita kalikan dengan berapa? Nombor yang terkecil. Yang mana kalau kita kalikan, boleh dibahagikan dengan 3. Ya? Kalau kita kali dengan 2, jadi 10. Tak boleh bagi dengan 3 juga. Kalau kita kali dengan 3, barulah kita boleh bagi. Betul tak? 15 bagi balik 3 dapat 5. Betul? Ya? Okey, jadi kalau ini kali dengan 3, ini kena kali dengan 3 juga. Di sinilah namanya tasheh. Barulah kita pergi kepada tasheh. Jadi musahhah kita adalah 36. Ini dipanggil tasheh. 36 ni dipanggil tasheh dan juga jami'ah yang baru. Maksudnya saham yang baru. Okey, kalau anak-anak nak buat panjang sikit, kita tanya 1/4 daripada 36. Maksudnya 36 bagi 4 berapa? 4 kali berapa 36? 9. Kali 9. Ya? 4 kali 9. Okey, baik. 1/6 daripada 36. 6 kali berapa jadi 36? 6 kali berapa jadi? 6 kali 6. Okey. Ni pun sama 6. Okey. Lebih lagi berapa? Kita campur semua sekali. 9 campur 6, 15. Campur lagi dengan 6, 21. Betul? 9 campur 6, 15. Campur 6, 21. Betul? Betul. Okey. 36 tolak 21. Tinggal lagi 15. Betul tak? 15 bahagi dengan 3 menjadi berapa? 15 bahagi 3 jadi 5. 5 kali 2 10. Jadi bahagian anak lelaki 10. 15 bahagi 3 5. 5 kali 1 5. Okey. Okey, itulah kaedahnya. Ini dipanggil sebagai musahhah dan dialah yang akan jadi jami'ah. Jami'ah yang baru maksudnya kalau kita ada sepotong kek, kita kena bagi 36 bahagian. Suami dapat 9 bahagian, ibu dapat 6 bahagian, ayah dapat 6 bahagian, anak lelaki dapat 10 bahagian dan anak perempuan dapat 5 bahagian. Kalau duit 36,000, kita bahagi 36 dapat 1,000. 1,000 kali 9, bahagian suami 9,000. Bahagian ibu 1,000 kali 6, 6,000. Bahagian ayah 1,000 kali 6, 6,000. Bahagian anak lelaki 1,000 kali 10, 10,000. Dan bahagian anak perempuan 1,000 kali 5,000 adalah 1,000 kali 5,000. 1,000 kali 5 adalah 5,000. Naam. Baik. Khalas? Hal hunaka soal ayuhal abna' wal banat? Ada soalan ke? Tak ada jadi apa yang nak cuba ditunjukkan kepada anak-anak dekat sini? Kita nak tunjukkan bahawa semua dapat. Semua dapat. Ada yang kena hijab tak dapat terus. Contohnya ada ayah menghijab suami tak dapat terus. Ada tak? Tak ada kan? Ataupun anak lelaki menghijab ayah tak dapat terus. Tak. Ya, ayah mesti dapat juga bahagian dia adalah 1/6. Sebab itulah mereka ini mereka tidak ada hajbu hirman, tidak ada waris yang berhak menghalang mereka daripada mendapat harta
harta pusaka. Cuma mereka mengurangkan. Contohnya suami sepatut dapat 1/2, tapi bila ada anak lelaki dan anak perempuan ataupun salah seorang daripada mereka, maka kuranglah jadi 1/4. Ya. Begitu juga ibu, kalau tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, ibu sepatutnya dapat 1/3. Ya. Tapi tak dapat, ataupun 1/3 baki sebenarnya dekat sini, ya. Dalam masalah ahadi gharrawain. Okey, ayah sepatutnya dapat asabah, ada anak tak jadi asabah. Ya. Itu jadi mengurangkan ia tetapi mengharamkan tidak. Baik. Yang kedua, bila suami pula yang mati. Okey. Contoh, si mati meninggalkan zaujatun, ummun, abun, ibnun wa bintun. Baik, zaujah kam ayuhal abna wal banat, anak-anak yang selesai masalah ni. Zaujah dapat berapa? 1/8. Ahsanti Sufia, fatahallahu alaiki. Ummun 1/6. 1/6, sama je. Ya, sebab ada anak. Bila ada anak, mak akan dapat 1/6. Ayah 1/6 juga. Sebab apa 1/6? Sebab dia ada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, ayah akan dapat 1/6 plus asabah. Anak-anak akan dapat apa dua orang ni? Anak lelaki, anak perempuan? Asabah. Okey. Asal masalah minkam, asal masalah daripada berapa anak-anak? 24. 24. Kenapa 24? Sebab 8 dengan 6. Mesti 24. Dan kena ingat ya, asal masalah ni memang tak akan lari. Dia salah satu daripada berikut. Sama ada 2, ya, seperti kama marrabina, ya, ataupun 3, sebab kita ada 1/3, ataupun 4, ya, 5 tak ada, ataupun 6, ataupun 8. Ini saja yang jadi asal masalah. Ya, ataupun 12, dan akhir sekali ialah 24. Ya, anak-anak boleh hafal sebenarnya asal masalah ni. Berapa? 7 saja, betul tak? 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan juga 24. Dan yang istimewa nanti kita belajar bab aul. Ini yang sangat istimewa. Sebab dia boleh bertambah, ya'ulu. Dia akan bertambah. 3 asal masalah ini yang akan bertambah. Okey, taib. Izan min 24. As-sumun min 24 kam? 1/8 daripada 24. 24 bagi 8, 3. Betul tak? 8 kali 3, 24. Ya? Okey. As-sudus min 24 kam? 4. 4. Betul? Ya, Syamilah. Silakan. Syamilah? 4 Ustaz. Ya, ahlan wasahlan. Okey, baik, syukran. 1/6 juga 4. Asabah berapa tinggal? Cepat-cepat, asabah. 13. Santum, ada 13. Okey. Sama-sama kita cuba, kita kena buat ni. Anak-anak, Ustaz dah bagi tu latihan dekat dalam tu kan. InsyaAllah nanti besok ada lagi latihan yang baru. Ya, tamrinat yang baru. Anak-anak kena buat supaya apa? Supaya nanti anak-anak senang nanti nak jawab, ya. Bila kita dah biasa jawab macam ni, senang kita nak buat pengiraan. Baik. Nah, isunya apa anak-anak? Kalau sepatutnya dah selesai dah ni, tapi dia ada isu. Isunya ialah 13. Dia tak boleh nak bagi dengan berapa? Anak lelaki dapat berapa bahagian? 2 bahagian. Anak perempuan dapat berapa bahagian? 1 bahagian. Jadi 13 boleh bagi dengan 3? Tak boleh. Ya? Sebab itulah 24 ni dia kena kali dengan 3. Ya, sebab 13 ni kali dengan 3. 24 kali 3 berapa anak-anak? 72. 72. Okey. Jadi kalau kita nak bagi comel 1/8 daripada 72, maksudnya 72 bagi 8. Berapa? 9. Okey, 9. Ya, 9 kali 8 72. Jadi 9, ya. 72 bagi dengan 6. 12. 6 kali berapa 72? 6 kali 12. Ya, 6 kali 12. Okey, 12. Okey, kemudian 13, ya, 13. Lebih lagi 13. Macam mana kita nak dapat dekat sini? 9 campur 12 campur 12. Berapa bakinya? 12 dengan 12, 24 campur dengan 9, 30. 33. 36 tak? 39. 39. 24 campur 9 apa? 24 campur 9? 24 campur 9?
33. 3 bagi 72 tak 33? 39. 39. Okey, senang saja kira dia jadi ada lagi 39. Okey, baik. 39 ni bahagi dengan 3. 39 jadi 39. Okey. Kemudian kaedahnya 39 bahagi dengan 3 berapa? 13. Okey, bahagian anak lelaki 13 kali 2 26. Bahagian anak perempuan 39 bahagi 3 kali dengan 1. 39 bahagi 3 13. 13 kali 1 13. Barulah dapat lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Cuba anak-anak campur balik nombor ni. Kalau dapat 72 jawapannya sahih. Kalau tak dapat jawapannya khata. Tak betul. Senang saja. Sebab tu dalam assessment kita nanti kena apa? Sentiasa kena ada double check. Kena ada double check. Baik, kalau harta tu berapa? 36,000. Okey, berapa bahagian zaujah? 36 bahagi dengan berapa? 36 adalah harta. Yang kena bahagi berapa? Ni kita kena bahagi dengan 72. Bila 72, nilai yang keluar adalah 500, betul? Okey, 500. Okey. 500 kali dengan 9 berapa? 4,500. 500 kali 12. Cepat. Okey. 500 kali 26. Dan kali 13. Okey. Campur sekali lagi. Campur semua ni betul tak 36,000? Kalau betul 36,000, maka jawapan kita sahih, dapat A+. Baik, khalas. InsyaAllah arju ayyakuna mafhuman. Ustaz harap kaedah pengiraan ini anak-anak akan akan faham lah ya. Maksudnya dia macam formula lah kalau kita belajar matematik, dan moga-moga anak-anak boleh faham dengan baik untuk nak selesaikan masalah. Yang penting anak-anak kena ingat ni. Ini paling penting. Setiap bahagian yang diperolehi oleh waris. Ini step yang pertama. Bila dah ingat yang ni, baru kita pergi pada step yang kedua. Bila tak boleh nak selesai, baru kita cari musahah, step yang ketiga. Bila dah dapat yang ni, selesailah. Tak ada masalah. Ini adalah kita panggil nombor keramat kita, yang mana harta pusaka kita nak bagi dengan nombor inilah. Baik. Nah, ini dia anak-anak. Inilah yang tadi kita bagi contoh siapa yang tidak terkena dengan hajbu hirman. Selain daripada 6 tadi, iaitulah apa dia? Zaujun, zaujatun, abun, ummun, ibnun, bintun. Yang ini memang tak kena hajbu hirman. Selain daripada 6 tadi, 6 orang tadi, yang kita dah buat dengan contoh-contoh sekali kita buat, maka mereka terhijab dengan hajbu hirman. Inilah jadual dia. Contoh, Ibnu Ibn. Okey, dia terhijab dengan siapa? Dia terhijab dengan Ibn. Kalau ada Ibn yang ni tak dapat harta pusaka dan dia terhijab hajbu hirman. Dia terhijab secara keseluruhan, tak dapat apa-apa harta sekalipun. Baik, yang kedua, bintu Ibn. Bintu Ibn terhijab dengan siapa? Dia terhijab dengan Ibn. Kalau ada Ibn memang tak dapat harta pusaka, ataupun terhijab dengan lebih daripada 2 orang anak, lebih daripada seorang anak perempuan. Contohnya si mati meninggalkan bintun, bintun, meninggalkan bintun, dan meninggalkan bintu Ibn. Bintu Ibn. Maka 2 orang ni kita bagi berapa anak-anak? Ingat tak? Pada mereka 2/3. Yang ini dapat apa-apa harta? Tak dapat. Dia terkena hajbu hirman walaupun yang menghijab mereka adalah perempuan juga. Sebab itulah dia kata muta'addidun. Anak perempuan yang ramai. Abun menghijab siapa? Jaddun. Kalau jaddun bersama dengan jad ada ab, dia tak dapat apa-apa harta. Dia tak dapat apa-apa harta. Jaddatun li'um terhijab dengan ummun. Jaddatun li'ab terhijab dengan ummun ataupun dengan abun. Bukan campur bukan plus maksudnya atau. Yang menghijab dia adalah dua orang. Sama ada mak si mati ataupun ayah si mati. Ini menurut pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Akhun li'um, ukhtun li'um terhijab dengan siapa? Ibnu Ibn, bintu Ibn. Maksudnya Ibnu Ibn, bintu Ibn, dan Ibnu Ibn dengan bintu Ibn ni siapa yang menghijab mereka pula? Ibnu Ibn terhijab dengan
ibin kan? Bintu ibin terhijab dengan ibin dengan muta'addidun minal banat. Jadi sama. Kalau ini dia terhijab, orang yang menghijab dia juga automatically menghijab orang ini juga. Ya. Begitulah. Anak-anak boleh tengok dekat sini sampai ke bawah siapa yang menghijab siapa. Dari sudut hajbu madza al-hirman. Baik. Mafhum hada? Ada soalan tak? Ustaz bagi anak-anak tengok dulu rajah tu, ada soalan nak tanya tak? Anak-anak, kalau kita masuk isyak, boleh tak kita rehat untuk sembahyang isyak sekejap? Boleh ya? Semua setuju ke? Ada yang menentang tak? Setuju ya? Ustaz tak boleh lah sebab Ustaz rasa kalau habis pukul 10, pukul 11 tu Ustaz sangat mengantuk hari ni. Mengantuk sangat-sangat. Tadi tu sebenarnya Ustaz tak berapa sihat satu. Lepas tu yang kedua Ustaz nak rehat sekejap. Ustaz rehat sekejap, bangun-bangun tu dah tengok-tengok dah pukul 2.45. Ustaz dah segan dah nak buat kelas dengan anak-anak. Sebab Ustaz tak tahu hari ni. Ustaz rasa macam lelahnya, cuma tak pergi ke klinik je. Dengar rasa lelahnya, dengar rasa sesemanya, dengar rasa mengantuknya. Sekarang ni pun Ustaz mengantuk. Ikhlas Ustaz cakap dengan anak-anak ya. Jangan harap-harap, maksudnya ni bukan mengadu apa-apa, ni cuma Ustaz suka telus saja dengan anak-anak. Sebab tu Ustaz tutup kamera ni supaya anak-anak tak nampak keadaan Ustaz yang agak uzur lah okey. Baik. Ada apa-apa nak tanya anak-anak? Untuk ni rajah ni anak-anak boleh jadikan panduan. Contohnya dekat sini okey. Tengok sebagai panduannya, jaddatul li dia terhijab dengan jaddatul li ab dia terhijab dengan abun. Selain daripada abun, yang menghijab dia juga adalah ummun. Akh li ukhtu li terhijab dengan siapa? Ibn waman hajabahu. Ibn ni menghijab dia orang, bermakna orang yang menghijab ibn juga menghijab mereka. Ya, waman hajabahu ni balik kepada ibnu ibn. Dan orang-orang yang menghijab ibnu ibn. Siapakah yang menghijab ibnu ibn? Inilah dia. Ibnu ibn terhijab oleh ibn, ya. Bintu ibn waman hajabaha. Bintu ibn dihijab oleh siapa? Mereka ni dihijab oleh bintu ibn, termasuk juga yang menghijab bintu ibn, ya. Orang yang menghijab bintu ibn. Nah, al-jaddu wa man hajabahu, al-jaddu. Jadi orang ni semua sekali ini menghijab al-akh li dan juga ukhtu li Okey. Al-akh asy-syaqiq, al-ukhtu asy-syaqiqah terhijab dengan siapa? Terhijab dengan al-ab dan juga ibn, ya. Dan juga ibn, selain daripada ibnu ibn pun sama juga ni. Jangan tersilap ya. Ibnu ibn pun sama kedudukan dia. Ibnu al-ibn. Sampailah ke bawah. Okey, boleh tambah. Anak-anak boleh tambahlah kat sini Ibnu ibn. Akh li'ab terhijab oleh siapa? Al-ukhtu li'ab terhijab oleh siapa? Ibnu akh syaqiq, begitulah seterusnya sampailah yang paling terakhir, iaitulah ibnu am li'abin. Ibnu am li'abin. Baik. Jadi ini adalah jadual yang sangat penting. Ada jadual yang lain, bukan ini saja ada jadual yang lain. Baik. Kemudian dalam bab datuk ni jaddatun ni, ya. Siapa yang menghijab mereka? Anak-anak tengok dekat sini pula jadual dia. Sebenarnya kita dah bincangkan dulu sedikit tetapi dekat sini lagi jelas lah ya. Contohnya ini Zaidun si mati. Okey. Ayah dan ibu kepada Zaidun Hasanah dengan Hasanun dengan Hasaniyah, ya. Hasanun dengan Hasaniyah. Ataupun Hasanah lah ya, senang. Okey, Hasanah. Okey, ni ayah ibu, tak ada masalah. Kemudian ayah kepada ayah mereka pula. Ayah kepada Hasan, Salim dengan Salimah. Jadi daripada sebelah ayah, datuk yang boleh mewarisi dua saja, iaitulah Salim dengan Syakir. Okey. Jadi katakanlah dekat sini kalau ada datuk yang lain. Hani, ya. Abun al-ab, yang ni tidak mewarisi. Okey. Ini tidak mewarisi. Baik. Yang ini sebelah Hasan. Sebelah Hasanah pula yang boleh mewarisi siapa dia? Yang boleh mewarisi kalau datuk ada tak? Khalid boleh mewarisi tak? Tak boleh mewarisi. Ya, Khalid tidak boleh
mewarisi. Samir boleh mewarisi ke tak? Tidak boleh mewarisi. Okey. Jamal boleh mewarisi ke tak? Tidak boleh mewarisi. Okay, jadi yang tak boleh mewarisi adalah 4 orang. 1, 2, 3 dan juga 4. Jadi maksudnya untuk datuk yang boleh mewarisi hanyalah daripada sebelah ayah saja, dan dia daripada lelaki. Salim datuk si mati kan? Maksudnya ayah kepada ayah si mati, ataupun kalau atas lagi ayah kepada ayah si mati. Ini saja yang boleh mewarisi. Ini dari sudut datuk. Ini dari sudut datuk. Dari sudut nenek pula yang boleh mewarisi, bagi pihak Hasan yang boleh mewarisi siapa dia? Salimah boleh mewarisi. Syakirah boleh mewarisi. Lagi Haniyah boleh mewarisi. Okey. Hak mak pula yang boleh mewarisi, Jamilah boleh mewarisi. Jamilah boleh mewarisi dan Samirah yang boleh mewarisi. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita tengok dekat sini, nenek lebih ramai yang berhak mewarisi si mati berbanding dengan datuk. Jadi bila orang kata orang perempuan dizalimi, ustaz pun tak tahulah di mana yang dizalimi tu. Kalau dari sudut nenek sendiri pun, nenek yang boleh mewarisi melebihi daripada datuk yang boleh mewarisi. Okey. Nenek yang tak boleh mewarisi siapa dia? Khalidah seorang diri saja. Ini saja yang tak boleh mewarisi. Okey. Faham ya untuk jadual ni? Okey, baik. Jadi anak-anak sekalian, maksudnya yang ni memang daripada asal tidak mewarisi. Daripada asal Jamal, Khalid, Samir, kalau dekat sini siapa? Hani, ni daripada awal memang dia tidak boleh mewarisi. Jadi yang mewarisi ini dia tertakluk kepada siapa? Yang lebih dekat dengan si mati lah. Contohnya ayah menghijab Salim. Kalau ni tak ada, Salim akan mewarisi. Dan Salim menghijab Syakir. Dari sudut apa? Yang lebih dekat dengan si mati. Dia panggil darajah lah. Akrab darajah. Manakala nenek pula, kalau Salimah ni, dia terhijab dengan Hasaniyah. Dan juga dia hijab dengan Hasan. Salimah ni. Begitu juga Haniyah, begitu juga Syakirah. Tetapi Jamilah hanya terhijab dengan Hasaniyah saja. Siapa lagi? Samirah terhijab dengan siapa? Terhijab dengan Hasaniyah dan terhijab juga dengan Jamilah. Kalau ada dua orang ini, dia tak, harta pusaka tak sampailah kepada Samirah. Nah, baik. Hadza huwa aqsam al-jad wal jaddad al-warisah. Anak-anak boleh tengok dekat sini, daripada ni siapa yang mewarisi daripada datuk, siapa yang tak mewarisi daripada datuk, dan siapa yang mewarisi daripada nenek, dan siapa yang tidak mewarisi daripada nenek. Baik. Ini adalah contoh. Contoh. Ni dalam buku ada disebutnya, sebab tu ustaz bawakan. Iaitulah nenek yang terhijab dengan apa? Terhijab dengan ayah. Okey. Bukan nenek. Datuk yang terhijab dengan ayah. Dengan ayah. Okey. Contohnya si mati meninggalkan zaujun, abun wa jaddun. Jadi ab akan dapat asabah yang ni mahjub. Hajbu apa ni anak-anak? Hajbu apa dia panggil? Yang pertama hajbu bil ashkhas. Betul tak? Kalau dari sudut anwa' al-hajbi, siapakah yang, kenapa dia terhijab? Dia terhijab dengan sebab ada orang lain. Okey? Kenapa dia terhijab? Dan bagaimana dia dihijab? Hajbu apa kita panggil sini? Jadi dua saja. Yang pertama, kenapa dia dihijab? Kenapa dia dihijab? Jawapannya sama ada hajbu bil awsaf ataupun hajbu madza bil ashkhas. Jadi sekarang ni jad, kenapa dia terhijab ataupun kenapa dia terhalang daripada mendapat harta pusaka? Adakah kerana sifat ataupun kerana orang lain? Kerana orang lain. Kerana siapa? Abun. Kerana abun. Jadi ini kita namakan hajbu apa? Hajbu apa? Dua saja. Hajbu bil ashkhas ataupun hajbu bil awsaf. Jadi dekat sini awsaf ke ashkhas? Ashkhas. Ashkhas, ashkhas maksudnya jad terhalang dengan sebab orang lain, iaitulah ab.
bisyaksin akhar. Bisyaksin akhar dengan ab. Kemudian yang kedua, ab ini menghalang jad, adakah menghalang mengurangkan harta ataupun menghalang keseluruhan, tak dapat terus harta pusaka? Halang keseluruhan. Keseluruhan. Jadi ini namanya hajbu apa? Mahjub. Hajbu apa? Hirman. Firman. Okey, hajbu hirman. Atas kaedah apa jad ini terhalang? Atas kaedah man adalah ila mayyit biwasitatin. Si mati berhubung dengan jad ini melalui siapa? Melalui ab. Betul ke tak? Ab ini jadi wasitah di antara jad dengan, contohnya sini, si mati. Al-mayyit. Ini si mati. Atas daripada si mati siapa anak-anak? Ayah si mati, abun. Betul tak? Atas kepada abun, barulah pergi kepada jaddun. Betul? Jadi si mati nak berhubung dengan jad, mestilah melalui perantaraan ab. Ab ini yang dinamakan sebagai wasitah. Ab ini yang kita panggil sebagai wasitah. Barang siapa, man adalah ila mayyit, barang siapa berhubung dengan si mati melalui wasitah. Contohnya jad berhubung dengan si mati melalui abun. Hajabat hu tilkal wasitah. Maksudnya dia tak dapat harta pusaka selagi wasitah ini yang masih hidup. Wasitah ini yang akan menghijabnya. Jadi dah selesai masalah, tak ada masalah lah ya. Yang tu kita dah buat tadi. Ini pun masalah yang tak sukar sangatlah, jadi tak ada masalah. Baik. Kemudian al-jaddah tuhjabu bil maksudnya nenek dihijab oleh siapa? Oleh ibu pula. Contohnya zaujun, ummun, ummul ummul ab. Kemudian syakik. Jadi zaujun dapat berapa anak-anak kat sini? Zauj kam? Ingat zauj ada dua saja, sama ada 1/2 atau 1/2. 1/2 ya. Sebab apa? Sebab si mati tidak meninggalkan anak. Ummun dapat berapa? 1/6. 1/6. Ada jawapan lain? 1/3. Fatahallahu alaiki Nur Balkis. Dia dapat 1/3. Kenapa dapat 1/3 Balkis? Sebab dia tak ada anak. Dia tidak ada furuk waris, dan yang kedua dia tidak ada saudara yang si mati Ramai. tidak meninggalkan saudara yang ramai. Saudara yang ramai, ada seorang saja. Maka dia dapat 1/3. Ummul dengan ummul ab, apa yang berlaku kepada mereka? Mahjubun. Dia dihijab oleh siapa? Oleh orang lain, ya. Bil syaksi, bil ashkhas. Ini dipanggil hajbu bil ashkhas. Dia terhijab dengan orang lain, itulah ummun. Ummun menghalang mereka daripada dapat harta pusaka, dan syakik akan dapat apa? Syakik akan dapat asabah. Jadi ummun 1/3, yang ini mahjubatun namanya hajbu madza? Hajbu hirmanan. Dia terhijab dengan hijab hirman, tak dapat terus. Syakik akan dapat akan dapat asabah. Okey, masalah daripada 6. An-nis minas sittah salas ashum, as-sulus minas sittah sahmain, wala syai' li ummul wa ummul ab, la syai', tidak dapat apa-apa, wasyakik asabah baki, yakni sahmun wahid. Jadi yang lain tu senang sajalah. Baik, khalas. Baik, ini pula al-jaddah umul ab tuhjabu aidan bil ab. Ini misal saja ya. Maksudnya jaddah akan terhijab juga dengan siapa? Dengan ayah. Contohnya seperti berikutlah. Ya, zaujatun, bintun, ummul ummul ab, abun. Ya. Maka kita bagi zaujah 1/8 sebab ada bintun seorang diri 1/2. Ummul tak ada orang yang menghijab dia, dia dapat 1/6. Ummul ab, siapa yang menghijab dia? Abun yang menghijab ummul ab, sebab apa tu ummul ab ni si mati. Okey, mayit. Atas kepada mayit siapa dia? Abun, betul tak? Abun. Okey. Atas kepada abun ummul ab, maksudnya ibu kepada ayah si mati. Jadi ibu kepada ayah si mati berhubung dengan si mati melalui wasitah tak? Ada wasitah, ada pengantara. Siapa pengantara dia? Abun. Dan kaedah kita, wasitah ini akan menghijab orang di atasnya. Dan ini adalah pandangan mazhab Syafi'i. Jadi dia tak dapat mahjubatun. Ab akan dapat 1/6 dahulu sebab ada bintun, kemudian lebih lagi asabah barulah pergi kepada
pada ab. Masalah daripada 24, 1/8 adalah 3, 1/2 12, 1/6 4, mahjubatun la syai'a laha, 1/6 adalah berapa? 4, ya. Dan kalau ada lebih 1/2 lagi jadi milik abun. Okey? Baik. Sahlun jiddan jiddan insya-Allah. Naam. Okey. Ni ingat ni. Kaedah ni man adla ila mayyit biwasitah. Jadi ummul ab dia berhubung dengan si mati melalui abun. Ya, melalui abun. Hajabat ha tilka wasitah. Maka ab ini akan menghijab dia daripada mendapat harta. Baik. Ini adalah jaddah ba'idah. Jaddah yang lagi jauh berbanding dengan jaddah yang lagi dekat. Ya. Okey. Anak-anak sekalian, kita tangguh sekejap, boleh? Kita tangguh sekejap, ya. InsyaAllah nanti Ustaz akan masuk balik lepas kita semayang isyak dalam 10 minit. Baik.